ni ialah okey, semua dia boleh dengar. Okey, semua sekarang dengar je. Saya akan present. Awak dengar je. Tolong tutup awak punya mikrofon tu. Offkan awak punya mikrofon. Okey, good. Baik, sejarah tempat tinggal. Baik, sejarah tempat tinggal ni ialah kita punya rumah kita lah. Tempat kita tinggal sekarang ni, rumah awak lah. So tempat tinggal ni dia ada macam-macam jenis. Ada macam-macam rumah. Ada rumah panjang Awak tengok gambar ni ada rumah panjang. Biasanya di negeri Sarawak lah. Di Semenanjung ni tak ada rumah panjang. Rumah panjang ni biasanya di Sarawak. Kemudian ada rumah pangsa. Rumah pangsa ni ialah rumah flat. Rumah flat ni kalau dekat kawasan kita ni awak boleh tengok di depan sekolah tu. Depan sekolah tu flat, dekat kawasan Puchong Permai, dekat blok Pak Lang sana kan. Itu pun kawasan flat. Kemudian ada rumah kampung. Ada orang tinggal di kawasan kampung. Mungkin awak pun ada rumah di kampung kan, rumah datuk kan. Rumah datuk, rumah nenek kan. Ini rumah-rumah kampung. Kemudian ada rumah yang berbentuk rumah banglo. Rumah banglo ni biasanya yang duduk tinggal ni orang kaya-kaya lah. Rumah banglo ni ialah rumah besar. Bila sebut banglo ni ialah satu rumah yang besar. Kemudian ada rumah bentuk dia jenis kondominium. Kondominium ni satu rumah macam rumah bertingkat. Rumah yang bertingkat dalam satu bangunan. Dan dia ialah satu jenis rumah yang jenis mahal. Rumah mahal. Dia ada rumah yang jenis bertingkat-tingkat ni, yang bertingkat-tingkat lah, 5 tingkat, 8 tingkat, 10 tingkat, 20 tingkat ke atas ni. Biasanya dia ada tiga jenis. Yang pertama rumah flat. Flat ni biasa mungkin dalam 8 tingkat, 10 tingkat kan. Dan dia flat ni untuk rumah jenis kos rendah. Rumah jenis murah sikit. Kemudian kategori kedua ialah rumah dia panggil pangsapuri. Pangsapuri apartment. Macam dekat kawasan kita sana, Puchong, mungkin pangsapuri dekat Puchong Prima ada banyak Puchong flat pangsapuri, Elina semua tu kan. Itu pangsapuri. Pangsapuri ni rumah dia sederhana luas sikit. Kemudian yang ketiga, kategori tiga ialah rumah jenis kondominium. Kondominium ni lah. Kondominium ni ialah rumah bertingkat juga, tapi dia untuk jenis rumah mewah. Rumah mewah. Kemudian jenis rumah lagi ialah rumah teres. Rumah teres ni macam awak tengok dekat kawasan Puchong Perdana tu, ada rumah teres 2 tingkat tu kan. Itulah rumah teres. Rumah teres ni ada rumah teres tingkat, ada rumah teres 2 tingkat. Dan dia ada lagi sebenarnya, dia ada rumah semi-D lah. Ada lagi lah. So ini semua ialah jenis-jenis tempat tinggal. Okay. So sekarang ni awak pula, awak sekarang ni tinggal di rumah yang mana? Rumah flat ke? Rumah pangsapuri ke? Ataupun rumah teres? Jadi awak kena kenal lah tempat tinggal awak sekarang ni. Jenis rumah yang mana? Okay. Rumah ni kenapa kita perlu? Sebab rumah ni ialah keperluan asas manusia. Manusia ni dia kena ada rumah untuk tinggal. Kalau tak, awak nak tinggal kat mana? Jadi macam gelandangan tu kan. Tinggal bawah jambatan, tidur tepi-tepi jalan kan. Tak ada rumah kan. Jadi rumah ni ialah satu keperluan. Semua orang perlu ada rumah sebagai tempat untuk dia tinggal, untuk mandi, untuk rehat kan. Rumah ni satu keperluan. Okey. Saya teruskan video ni. Okey. Di manakah tempat tinggal kamu? Ini peta Malaysia. Okey. Baik, kita sekarang ni berada di negeri mana? Baik, saya terangkan dulu peta Malaysia ni Okey. Sebelah kiri ni ialah Semenanjung Malaysia, Semenanjung Malaysia. Dia mula daripada negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor,
Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Kemudian yang merah ni Terengganu, kemudian Kelantan. Yang sebelah kanan ni pula ialah Semenanjung Sabah dan Sarawak. Ada 2 negeri saja. Sabah sebelah atas ni biru ni, kemudian negeri Sarawak. Baik. Di mana kita tinggal sekarang ni? Awak lah. Awak sekarang tinggal kat negeri mana? Kita sekarang berada di negeri oren ni. Negeri Selangor. Ini negeri Selangor. Okey? Okey, itu tempat tinggal kita sekarang ni. Di negeri Selangor. Apakah maklumat yang terdapat pada alamat? Okey. Ini ialah maklumat penting yang perlu ada pada alamat rumah kita. Cuba tengok. Nombor rumah, nama jalan, postcode, nama, bandar, dan last sekali, nama negeri. Okey. Ini bila sebut alamat rumah, semua orang awak pun rumah awak ada alamat awak sendiri. Semua orang ada alamat rumah dia sendiri. So alamat rumah ni macam mana kita nak tulis dia? Bila sebut alamat rumah, apa yang kita nak kena ada? Apa yang kita nak kena beritahu? Apa yang kita nak kena tulis? Ada 5 perkara. Yang pertama ialah nombor rumah. Contoh kalau awak duduk di apartmen, di flat, mesti ada nombor rumah awak. Tingkat 3 contohnya. 311 contoh. Tingkat 5 contoh. 5 ataupun blok A katakan. A32 contoh kan. Tu. Blok A tingkat 3 rumah nombor 2. So A32. A-3-2. Itu kalau rumah yang macam flat, flat apartment. Tapi kalau macam rumah teres, dia tak adalah A-3-1 tu. Rumah teres biasa dia akan tulis nombor rumah je. Nombor 69, kan? Nombor 32, tu nombor rumah. Itu nombor rumah. Kemudian dia kena ada nama jalan. Nama jalan. Macam sekolah kita, Jalan Perdana, kan? Sekolah Kebangsaan Puchong Perdana. Nama jalan dia ialah Jalan Perdana 3/2. Jadi awak sekarang ni awak kena tahu rumah awak sekarang ni apakah nama jalan awak? Jalan Teratai ke? Jalan Mawar ke? Jalan Permai ke? Jalan apa ke? Jadi kena tahu. So, untuk kita tulis sebuah alamat penuh, kita kena tulis nombor rumah, kemudian nombor jalan, nama jalan. Sebelum nama jalan, bagi orang yang tinggal di apartmen, apartmen ataupun flat ataupun kondominium tadi kan, dia kena tulis nama flat dia. Contoh A33 flat Sri Pahang. Contoh. Ataupun dia tinggal di apartmen Pangsapuri Mawar, Pangsapuri Elina, contoh kan. D-3-3 Pangsapuri Elina. Dia kena tulis nama Pangsapuri dia, nama flat dia, nama kondominium dia. Okey? Selepas nombor rumah. Kemudian baru dia kena tulis nama jalan. Nama jalan. Kemudian dia kena tulis postcode. Postcode ni ialah satu nombor yang diberi oleh pos. Pos ni ialah bahagian surat menyurat lah. Pos. So dia bagi satu kod. Postcode nama dia. Postcode. Kod tu biasanya dia akan letak dalam 5 nombor. Macam sekolah kita sekolah kita 47150. Itulah nombor postcode dia. 5 nombor. So awak pun sekarang ni kena tahu rumah awak sekarang ni apakah postcode untuk rumah awak. Kalau awak duduk di Puchong Perdana mungkin samalah 47150 kan. Macam tu lah. Okay. So postcode ada 5 nombor. Kemudian kita kena letak selepas postcode mesti letak nama bandar. Nama bandar ni apa? Puchong, Shah Alam, Kota Baru, Ipoh, Johor Bahru kan. Itu nama-nama bandar. Dia kena letak selepas nombor postcode mesti letak nama bandar. Contoh macam sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Puchong Perdana,
Jalan Perdana 3/1, postcode apa? 47150. Bandarnya ialah Puchong. Bandarnya ialah Puchong. Dan last kali, dia kena letak negeri. Negeri Selangor, negeri Kedah, negeri Perak. Itu. Barulah lengkap maklumat untuk alamat rumah. So, awak sekarang kena belajar tulis macam mana nak tulis sebuah satu maklumat untuk alamat rumah awak sendiri. Nanti di akhir kelas nanti saya nak dalam buku nota awak tuliskan alamat penuh rumah awak masing-masing. Okey? Boleh Alright. Baik, kita teruskan. Ini contoh dia. Ini contoh Contoh alamat rumah. Nombor rumah Jalan Indah 5. Ini nama jalan. Kemudian Sungai Abung. Sungai Abung ni nama tempat tu lah. Taman Pertama Indah. Pertama Indah Taman Pertama Indah Sungai Abung. Ini yang kata tadi tu. Pangsapuri apa, flat apa, kondo apa. Dia kata nama tempat dia tu. Macam ni kalau awak tinggal di Taman Puchong Perdana, kena tulislah Taman Puchong Perdana, Taman Puchong Permai, kan? Taman Puchong Prima contoh kan? Taman Puchong Indah kan? Lepas daripada nama jalan. Kemudian postcode. Kemudian nama bandar dan last sekali ialah Johor, nama negeri. Ini barulah lengkap sebagai suatu alamat. So alamat yang lengkap ni kenapa? Penting. Penting sebab untuk postman hantar surat, hantar barang. Macam sekarang ni, kita ada sistem penghantaran barang melalui apa? Grab kan? Barang makanan, Grab Food Panda kan? Dia kena tahu nombor rumah, kan? Nama jalan, apartmen apa awak tinggal, kan? Barulah dia boleh cari rumah awak tu untuk dia hantar makanan, hantar barang. Sebab tu alamat ni penting kita tulis alamat yang lengkap. So, inilah dia cara kita tulis alamat yang lengkap. Ada nombor rumah, ada nama jalan, ada nama taman, nama flat, nama kondo. Kalau awak tinggal di taman, kita tulis nama taman. Kalau awak tinggal di kampung, kena tulis Jalan Indah 5, Kampung Seri Indah. Kena tulis tu. Okey. Kemudian kena ada postcode. Postcode ni ada 5 nombor. Ingat, postcode ada 5 nombor. Okey. Kemudian kena ada bandar dan dia ada negeri. Barulah satu alamat yang lengkap. Okey, itu contoh yang dia bagi. Alright, next. Sebab dia tengah terang ni. Okey. Okey. Baik, sekarang kita pergi kemudahan pula. Cuba kamu kenal pasti apakah kemudahan yang terdapat di kawasan tempat tinggal kamu. Kemudahan apa yang awak sekarang tinggal di kawasan Puchong Perdana, Puchong Permai. Apakah kemudahan awam yang awak nampak ada kat kawasan awak tu? Ada tak klinik? Ada tak taman rekreasi? Hospital terdekat kat mana? Hospital sedang kan? Klinik kat mana? Klinik Batu 14. Okey. Itu antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di kawasan sekitar awak. Tempat tinggal saya berhampiran Gua Niah. Ni contoh dia bagi Di kawasan tempat tinggal saya, terdapat sekolah, terdapat klinik, terdapat kedai-kedai. Itu semua ialah kawasan-kawasan yang terdapat kemudahan-kemudahan yang terdapat di kawasan awak. Stesen minyak kan. Macam kawasan awak tu kita kat Puchong Permai tu ada apa? Stesen minyak kan. Puchong Indah pun ada stesen minyak. Puchong Prima pun ada stesen minyak. Okey, ini kemudian.
Okey. Okey. Mana tadi kemudahan? Ni. Okey. Apakah kemudahan-kemudahan yang terdapat di kawasan Puchong Perdana? Kawasan tempat tinggal awak ni. Puchong Perdana, Puchong Permai, Puchong Prima. Di sekitar kita ni, apakah kemudahan-kemudahan tempat tinggal yang ada? Ada sekolah? Ada. Sekolah rendah ada. Sekolah Puchong Perdana. Sekolah menengah ada tak? Ada. Sekolah menengah Puchong Prima, kan? Stesen minyak ada? Ada stesen minyak. Kita ada stesen minyak Petronas. Kita ada stesen minyak Shell, kan? Kat Puchong Permai tu. Kemudian kita ada stesen minyak Caltex, kan? Kita ada 3. Dalam kawasan Puchong Perdana, Puchong Permai, Puchong Prima ni, kita ada 3 stesen minyak. Puchong Indah ada satu lagi. Stesen minyak apa tu? Petron Petron. Ada 4 stesen minyak. Kemudian ada tak kemudahan lain? Apa lagi kemudahan dekat tempat kita? Kita sebenarnya kawasan Puchong Perdana, Puchong Prima, Permai ni, Puchong Indah ni, ada banyak kemudahan-kemudahan yang lengkap lah. Kita ada stesen minyak, kita ada sekolah, kita ada masjid, kita ada surau, kita ada klinik swasta banyak, betul tak? Klinik apa yang dekat Puchong Permai tu, klinik Puchong Perdana. Klinik tu ada klinik pula, ada klinik gigi pun ada. Apa lagi? Kita ada kedai apa? Kedai 24 jam. 7-Eleven, KK. KK apa? Kita ada KK Mart, kan? Kemudian kita ada Speed Mart. Apa lagi? Banyak kemudahan sebenarnya di kawasan kita tu. Yang terbaru sekali apa? Kita ada LRT. Sampai LRT pun masuk dalam kawasan Puchong Permai ni, Puchong Perdana ni, kan? LRT. Apa lagi? Hospital. Jauh sikit lah. Hospital sedang. Kalau klinik kesihatan yang kerajaannya dekat Batu 14. Jauh sikit lah. Tapi kalau di sekitar kawasan rumah kita tu, Puchong Perdana, Puchong Permai, banyak, boleh katakan semua kemudahan ada. Kedai botol, kedai basikal, kedai repair kereta, kedai makan, kedai runcit, kan? Semua keperluan ada. Okey? Itu antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di kawasan tempat awak tu sekarang ni. Tempat kita tinggal sekarang ni, Puchong Perdana, Puchong Permai ni. Dan contoh ni, yang dia bagi lah, kawasan ni mungkin di Sarawak lah. Di mana? Yang pertama ni, tempat tinggal saya berhampiran Gua Niah. Gua Niah di mana? Di Sarawak. Yang kedua ni, tempat tinggal saya pula berhampiran dengan Gunung Kinabalu. Kinabalu ni di Sabah lah. Itu tempat tinggal dia. Okey. Next ialah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ni ada beberapa jenis. Ada jenis tanah tinggi, bukit bukau lah. Ada jenis tanah pamah. Tanah pamah ni adalah tanah rata. Macam kawasan kita lah, Puchong ni, tanah pamah. Kemudian ada pesisir laut yang tinggal di tepi laut. Dan pinggir sungai yang tinggal di tepi sungai. Okey, itu bentuk muka bumi. Dan bentuk muka bumi ini mempengaruhi kegiatan masyarakat dan mempunyai pendidikannya yang tersendiri. Contoh yang tinggal di kawasan gunung. Apakah aktiviti kawasan gunung tu? Mungkin dia orang buat penanaman, tanam sayur, macam kat Cameron. Hello? Macam dekat Cameron Highland, kan? Kawasan tanah tinggi. Dekat Cameron Highland ada sekolah tak? Ada. Dekat Cameron Highland ada tak rumah-rumah orang semua? Ada. Ada kedai? Ada tak? Ada. Ada tak masjid, hospital? Ada. So sana kawasan tanah tinggi. Tapi di sana pun ada orang tinggal. Jadi bila dia orang tinggal di tanah tinggi, aktiviti dia pun lain. Macam aktiviti dia tak sama dengan aktiviti kita dekat tanah rata bawah ni, kan. Aktiviti untuk orang tanah tinggi, tinggal di tempat tanah tinggi, mungkin dia tanam sayur, tanam buah-buahan dan sebagainya. Okey. Kemudian tanah pamah. Ni bentuk muka bumi.
ada gunung ganang, tanah tinggi, kemudian tanah pamah. Tanah pamah ni ialah tanah rata lah, dataran macam kita ni. Tanah rata, tak ada bukit, tak ada gunung kan. So aktiviti kita pun lain sikit. Kerjaan kita pun lain sikit. Kita mungkin kerja-kerja macam di bandar macam ni lah. Macam-macam kerja lah kan. Kemudian ada yang bentuk muka bumi dia di tepi laut. Ada orang tinggal di tepi laut. Bila dia tinggal tepi laut, agak-agak apa aktiviti ekonomi yang dia buat? Mungkin dia orang jadi nelayan kan. Kebanyakan mungkin pergi ke laut cari ikan dan buat perniagaan-perniagaan berasaskan laut. Okey. Kemudian ada juga yang tinggal di pinggir sungai. Ni di tepi-tepi sungai yang besar ni kan. Mungkin dia orang pun jadi penangkap ikan juga. Dan dia akan buat aktiviti lain lah di tepi sungai, di kampung-kampung kan. So setiap bentuk muka bumi ni sebenarnya dia mempengaruhi kegiatan masyarakat. Dan aktiviti masyarakat tu tak sama. Aktiviti kita di kawasan Puchong ni tak sama dengan aktiviti orang yang tinggal di tepi laut. Tak sama dengan orang tinggal di kawasan Gunung Ganang. Tak sama. So bentuk muka bumi ni dia mempengaruhi sebenarnya. So macam kawasan tempat tinggal kita sekarang ni, Puchong Perdana, Puchong Permai. Kita kategori tanah apa? Tanah tinggi ke tanah pamah? Kita mestilah kategori tanah pamah, tanah rata, tanah landai, tanah dataran. Jadi aktiviti kita pun sesuailah dengan kawasan bentuk muka bumi kita. Tak perlu nak banyak-banyak gunung, nak berenang-renang di lautan kan. Okey. So aktiviti macam awak sekarang ni sebagai kanak-kanak mungkin awak apa? Mungkin awak punya permainan pun main bola kan, main badminton kan, kayu basikal macam tu lah. Tapi kalau kanak-kanak yang tinggal di kawasan Gunung Ganang, mungkin dia main banyak-banyak gunung. Kan? Banyak-banyak gunung. Yang tinggal di tepi laut, kan macam anak-anak kaum apa yang tinggal dekat dalam laut, tepi laut, pesisir laut tu, dekat atas laut. Bajau ke apa? Dia punya kanak-kanak dia, apa permainan dia? Main dalam laut. Terjun-terjun dalam laut, mandi-mandi laut kan. Itulah permainan dia. Okey, itu keunikan dia, aktiviti masyarakat mengikut keadaan bentuk muka bumi. Okey, baik, kita sambung. Tadi kita dah kenal, kita tahu tentang jenis-jenis rumah yang pertama tadi. Kemudian kita dah tengok tentang alamat rumah. Kemudian kita tengok yang kedua tadi alamat rumah. Kemudian yang ketiga tadi kita dah tengok kemudahan-kemudahan. Kemudahan-kemudahan yang ada di tempat tinggal kita. Kemudian yang keempat sekarang ni kita tengok tentang bentuk muka bumi. So macam di kawasan kita tahulah kita kategori tanah pamah. Tanah pamah ni tanah rata. Okay, next. Kita dah pergi empat subtopik ni. Kita pergi seterusnya pula. Yang kelima. Ke-12 sikit lagi ya. Itu contoh dia. Tanah tinggi, tanah pamah, pulau, pinggir laut, sungai tu kan. Itu contoh lah. Tanah tinggi macam kamera highlight tadi saya dah sebut. Tanah pamah ni macam kita lah. Pulau Langkawi, Pulau Pinang, pinggir laut, Tambak Johor, pelabuhan macam Port Klang sana kan. Okay. Next. Korang boleh dengar kan? Boleh. Okay. Kita teruskan. Okay, ini contoh. Boleh baca Membolehkan tanaman komersial, kelapa sawit. Okay. Keistimewaan yang terdapat di tempat tinggal saya apa? Tempat tinggal kita Puchong apa keistimewaan dia? Ada apa? Kawasan kita ada apa? Ada lombong. Mungkin kita tak ada tempat penanaman pun lah. Macam orang tanam sayur, tanam apa kelapa sawit ke. Kita bukanlah. Sebab kita tinggal di kawasan bandar.
Puchong ni ialah satu kawasan bandar sebenarnya. So tidak adalah aktiviti penanaman sebab penanaman ni orang buat di kawasan-kawasan kampung Yang kita banyak Puchong ni kedai-kedai. Itulah banyak bisnes Puchong ni ialah kawasan bisnes, kawasan bandar. Okay, next. Apa lagi? Jom kita kenali sejarah tempat tinggal. Sejarah apa pula? Cuba terokai sejarah tempat tinggal. Macam mana Puchong ni wujud? Sejarah Puchong ni siapa tahu? Ada tak yang tahu sejarah Puchong ni? Tak tahu. Tak tahu Tak. Sejarah tempat tinggal menceritakan asal usul nama tempat dan peristiwa penting yang pernah berlaku. Puchong. Macam mana dapat nama Puchong? Siapa tahu? Tak tahu Saya pun tak tahu. Puchong ni kena tanya mungkin siapa yang orang lama Puchong ni mungkin boleh tanya datuk dia ke, atuk dia, nenek dia ke, moyang dia ke. Cuba tanya. Mungkin asal usul Puchong ni ada sejarah dia. Ataupun mungkin tak ada sejarah. Mungkin diberi oleh kerajaan kan nama Puchong. Kadang-kadang ada nama tempat tu diberi berdasarkan benda-benda special kat tempat tu. Contohnya macam Pulau Pinang kan. Kenapa nama Pulau Pinang? Sebab ada banyak pokok pinang dekat kawasan tu. Kan? Contohnya macam Kampung Belimbing. Kenapa letak nama Kampung Belimbing? Sebab mungkin ada banyak pokok belimbing kawasan tu. Kan? Macam nama Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Macam mana nama Kuala Lumpur tu wujud? Diberi oleh apa? Yap Ahloi ke siapa? Kan? Masa tu dia buat lombong biji timah. Banyak lumpur. Jadi Kuala Lumpur mungkin. Macam nama-nama lain, tempat lain kan, Pasir Salak contoh. Kenapa diberi nama Pasir Salak? Sebab ada banyak tanaman pokok buah salak kan. So kadang-kadang ada tempat yang diberi nama tempat itu diberi berasaskan sesuatu yang special, sesuatu yang istimewa yang ada di tempat tersebut. Macam negeri Melaka. Kenapa asal usul Melaka, nama Melaka tu? Asalnya disebab daripada buah pokok Melaka. Itulah antara sebab-sebab nama tempat tu wujud. Kadang-kadang mungkin yang baru-baru ni nama tu diberi oleh kerajaan lah. Macam Putrajaya kan, Selangor, nama negeri Selangor mungkin kerajaan yang berilah kan. Dia tak ada daripada asal usul sejarah, mungkin dia tak ada. Tapi ada tempat yang memang nama tempat itu diberi berdasarkan sejarah yang berlaku di tempat tersebut. Nama tokoh-tokoh, contoh Kampung Pak Hasan, Kampung Haji Saleh kan. Ada kadang-kadang kampung tempat kita jumpa macam tu nama dia. Sebab diberi berdasarkan sesuatu yang istimewa yang terdapat di tempat tersebut. Okey, boleh faham So macam Puchong, tak tahulah, tak ada sejarah lah kot Puchong ni, mungkin kerajaan yang bagilah. Puchong Perdana kan, ni mungkin nama daripada orang yang buat taman ni lah. Puchong Perdana, Puchong Indah, Puchong Permai ini daripada developer, orang yang membangunkan taman ni. Okay, next. Contoh sejarah tempat tinggal. Miri Sarawak, Tanjung Puteri di Johor, Ranau di mana? Sabah, Pasir Salak. Pasir Salak ni di Perak. Pasir Salak ni di Perak. Baik, seterusnya. Ini yang terakhir Yang terakhir ialah tokoh setempat.
Tokoh setempat ni ialah seseorang, individu yang banyak menyumbang jasa dan bakti kepada Nampak. komuniti. Mereka dikenali oleh penduduk setempat dan biasanya memegang jawatan tertentu dalam komuniti. Macam kawasan kita ni siapa agak-agak tokoh untuk kawasan Puchong ni ya? Tahu tak? Ada tak siapa-siapa boleh bagi seseorang yang awak rasa dia ni ialah tokoh lah yang banyak, yang terkenal, yang ada sumbangan dia untuk kawasan Puchong. Ada tak? Kenal tak siapa-siapa? Mungkin ayah awak ke? Mungkin datuk awak ke? Kena cari ya, siapakah tokoh macam kawasan Puchong Permai tu, siapakah tokoh individu yang terkenal kawasan tu? Tokoh Puchong Perdana siapa? Puchong Indah siapa? Puchong Permata siapa? Kan? Cuba tanya mak ayah awak, mungkin dia lebih tahulah siapakah tokoh, mungkin Pak Imam ke, Tok Penghulu ke, yang ada jasa, yang ada banyak bakti untuk kawasan awak tersebutlah. Okey, so nanti cuba dapatkan, cuba tanya mak ayah awak ke, jiran-jiran ke, siapa-siapa, siapakah tokoh untuk tempat tinggal awak sekarang. Baik, saya rasa itu sahaja kita untuk topik sejarah tempat tinggal ni. Okey. Cuba tengok balik buku teks, muka surat 44. Okey, 45. Ini awak boleh baca ini 45 ni ialah 46 kenaan dengan alamat. Macam mana alamat ditulis. Mesti ada nombor rumah, mesti ada nama jalan, mesti ada selepas nombor rumah dia mesti ada nama rumah awak, kampung, nama taman, nama kampung, nama jalan, kemudian nama jalan, postcode, nama bandar dan negeri. Ini perkara maklumat penting tadi, lima maklumat penting tadi yang awak kena tulis bila kita nak tulis sesuatu alamat. Okey, kemudian muka surat 40, ini 47, ini tempat tinggal. Macam saya sebut tadi, kita berada di negeri Selangor lah. Okey, di negeri Selangor. Kemudian muka surat 48 ialah bentuk muka bumi. Ini awak boleh baca. Macam kita, kawasan kita ialah tanah pamah, tanah pamah, tanah rata, tanah landai, tanah dataran yang rata lah, tak ada bukit, tak ada gunung, tak ada laut, kita tanah kawasan tanah pamah. Okey, awak boleh baca yang ini muka surat 48. Kemudian 49 ialah kemudahan-kemudahan. Ini awak boleh baca juga, kemudahan di Johor Bahru dan kemudahan di Ranau Sabah. Lain-lain kemudahan yang ada. Macam kawasan Puchong Perdana tadi saya dah sebut, kita ada banyak kemudahan, termasuk yang terbaru ialah LRT. Okey? Masjid, surau, sekolah, sebagainya. Okey? Itu kemudahan-kemudahan yang terdapat di tempat tinggal kita. Okey. Dan muka surat 50 ialah sejarah. Sejarah tempat tinggal. Sejarah asal usul Puchong. Mungkin Puchong ni asalnya daripada buaya Puchong ke? Kalau tahulah sejarah buaya Puchong terkenal dulu kan. Saya tak pastilah Puchong ni asal usul dia daripada mana. Mungkin nama tu tak ada sejarah lah kot. Mungkin sekerajaan yang bagi nama tu kan. Macam yang saya sebut tadi, ada tempat-tempat yang nama kawasan tempat tu diberi berasaskan sesuatu kejadian ataupun
sesuatu yang special yang ada di kawasan tu. Mungkin nama tokoh kawasan tu, nama pokok ke, nama laut ke kan. Sebagainya lah. Nama sungai ke. Kampung Sungai Pinang contoh kan. So berdasarkan ada setengah-setengah tempat, nama tempat tu diberi berasaskan sesuatu yang special di kawasan tersebut. Dan muka surat 51 ni ialah, ini pun sejarah juga, sejarah tempat. Awak boleh baca ni sebagai rujukan. Dan yang terakhir ialah tokoh setempat. Macam ni awak boleh baca juga tokoh yang ada di, macam ini Encik Junaidi di Sabah. Dia ni siapa ni? Kenapa dia dianggap sebagai tokoh? Dia ni ialah pendaki gunung. Pendaki gunung. Ataupun dia panggil Malim Gunung. Dia ni ketua. Ketua Malim Gunung. Malim Gunung ni apa? Malim Gunung ni ialah yang orang yang naik turun Gunung Kinabalu tu. Dia orang ni akan naik turun Gunung Kinabalu, hantar orang, hantar barang dan sebagainya. Ini dia panggil Malim Gunung. Boleh baca muka surat 52. Muka surat 53 pun ada lagi dua orang tokoh, Muhammad Azali Kalki dan juga Siti Jaharah. Muhammad Azali ni ialah seorang bekas guru. Okey. Siti Jaharah ialah seorang usahawan kek lapis di Miri Sarawak. So awak boleh baca ni. So itu sahaja tentang topik sejarah tempat tinggal. Mungkin ada banyak juga lah, 5-6 tadi kita pecah kepada berapa? 5 ke 6 topik-topik kecil. Baik. So imbas kembali sejarah tempat tinggal, alamat, kemudian bentuk muka bumi, okey. Kemudian sejarah asal usul kawasan tempat tinggal kita Puchong ni, kemudian tokoh setempat. Okey. So ini yang terdapat untuk topik sejarah tempat tinggal. So sekarang sudah 12.20. Saya nak tamatkan pembelajaran kita pagi ni untuk topik yang keempat ni. Kemudian yang terakhir, saya nak awak buat latihan. Okey. Baik, latihan Latihan ni awak buka muka surat 56. Okey, awak jawab bahagian B. Bahagian B. Senaraikan 3 kemudahan yang terdapat di tempat tinggal anda. 3 kemudahan saja dia minta. Tadi saya sebut macam-macam. Hospital, klinik, kedai makan, kedai LRT lah, klinik lah, kedai motor lah, stesen minyak lah, macam-macam kan. Senaraikan. Dia minta 3 kemudahan. Kemudian nombor 2, berikan 2 cara untuk mengekalkan keindahan alam sekitar. Macam mana kita nak mengekalkan kecantikan kawasan Puchong ni, kawasan Puchong Perdana, Puchong Prima. Cuba fikirkan 2 cara. Tanam pokok ke, bersihkan sampah ke, apa ke, yang awak rasa mungkin kena buat apa-apa ke kan. Fikirkanlah 2 cara. Macam mana kita nak mengekalkan keindahan. Mungkin pasang banyak lampu-lampu ke kan. So fikirkanlah 2. Kemudian yang ketiga, mengapakah kita perlu mengenali tokoh setempat? Kenapa kita kena kenal? Sebab jasa dia ke? Sebab bantuan yang dia boleh berikan ke? Atau apa? Awak bagi sebab kenapa kita perlu mengenali tokoh setempat. Baik, ini latihan muka surat 56 yang awak kena buat. Kemudian sebelum latihan ni, saya nak awak tuliskan dalam buku nota, buat dalam buku nota, tuliskan hari ni hari Rabu 20 hari bulan. Alamat rumah awak. Alamat penuh. Tuliskan alamat penuh rumah awak. Itu dalam buku nota. Tuliskan alamat penuh, kemudian baru jawab soalan
muka surat 56 ini. Okey ya? Boleh dengar tak semua? Dah, sama je cikgu. Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Baik. Okey, saya stop present ni. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Boleh faham kan? Boleh faham tak? Boleh. 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 Okey. So senang saja sebenarnya topik ni, sejarah tempat tinggal. Kita belajar tentang alamat, alamat rumah, kemudahan-kemudahan tadi sebut kan, banyak kemudahan lah kawasan kita ni. Kemudian bentuk muka bumi, kan? Kita kawasan Tanah Pamah, kan? Kemudian sejarah tempat tinggal ni, sejarah asal usul Puchong ni kan. Tadi kita pun tak tahu sejarah Puchong ni. Jadi awak boleh tanya mak ayah awak macam mana wujudnya Puchong ni, asal usul ni kan. Dapatkan cerita-cerita ni daripada orang-orang yang lebih lama, ataupun ayah awak mungkin dah tinggal Puchong dah 20-30 tahun, mungkin dia orang tahu sejarah asal usul Puchong ni kan. Taman mana yang buat dulu? Puchong Berdana buat dulu ke Puchong Permai buat dulu? Cuba tanya. Kan? Kemudian kita belajar tadi tentang tokoh, tokoh setempat. Jadi macam kawasan Puchong Berdana, Puchong Permai, siapakah tokoh kawasan kita ni? Kan? Cuba dapatkan senarai tokoh. So tokoh ni tadi, kalau boleh awak tulis nama tokoh itu tadi di bawah daripada latihan yang kita buat tadi tu. Okey, boleh ya? Boleh tak semua? Boleh. Boleh. Alright, so itu saja. Kita dah 12.23 tengah hari. Okay, so topik 4 saya dah cover. So minggu depan kita akan jumpa semula untuk topik seterusnya, topik yang kelima. Yang kelima ni tak ada kaitan dengan tempat tinggal ke, sekolah ke, rumah ke tak. Dia dah pergi satu topik baru. Zaman batu pula. Okay, so bersedia untuk minggu depan. Siapkan latihan tadi lah, buku nota tu. Kemudian awak snap dan hantar pada saya punya WhatsApp lah. Okay, boleh ya? Boleh. Baik. Boleh. So selepas ni nanti saya akan beri link rekod kehadiran untuk kelas hari pagi ni dalam grup kelas awak. Awak isi form tu sebagai tanda kehadiran awak kelas hari ni. Okay? Okay, so kita jumpa lagi di lain masa. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Bye. Bye-bye. Stay home. Hari Raya. Sampai raya. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay, bye-bye. Okay, boleh keluar dah.